Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bahagia, selamat petang, selamat minum petang. Apa khabar anda semua? Hari ini anda minum apa? Saya hari ini baru lepas makan nasi ayam kampung, saudara. Terima kasih pada saudara Karmin Karman. Begitu juga saudara Zaidi Yusof, saudara Selamat Sabirin, saudara brother Eddie, saudara Yaumon, di Instagram, saudara Siti Nam, saudara Nuai, begitu juga saudara Fazli Yub, apa khabar? Saudara Syah Zain, saudara Mahathir Musa, saudara Ejam Sam, apa khabar Jam? Saudara Muhammad Pajaldin, saudara Amran Abi, Sabarudin Din, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Afizan, saudara Muhammad Isa Ramli, saudara Di Anwar Bakar, saudara Adam Haris, Jasmine Ting, how are you Jasmine? Zakaria HA, Zack, Ting ST Ting, Ting ST Ting, Paku Payung, apa khabar? Adam Jebat, Assalamualaikum. Itu juga Encik Sazri daripada Batu Berendam hadir, terima kasih Melaka, saudara. Saudara Haman Tun Anto, Aman Abi, Rosli Lee, saudara Zef Hill, SS, begitu juga saudara Dah Kentang, saudara Nuai, saudara Burhan, Tok Siak, Paku Payung pun ada juga, saudara Mak Yazid, saudara Arwin AR, terima kasih saudara daripada Batu Pahat, saudara Arwin, saudara Magat Komeng, saudara Karman dari Sandakan Sabah, apa khabar bah? Moga sihat ya. Saudara Abdul Hamid, selamat petang. Kempana, Kamaljuk dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, insyaAllah akan saya santuni nanti. Kena ingat saudara, petang-petang begini saya tidak membicarakan soal politik sepenuhnya. Apa yang saya bicarakan ini adalah beberapa sejarah silam yang boleh kita anggap ini sebagai history. Tetapi daripada saya yang mengalami suasana tersebut, sebab saya katakan malam petang-petang begini saya nyatakan ini adalah halaman memori ya, saudara Nuai daripada Meru, Kelang ya, saudara Hafiza Izzet, saudara Manak Mariana, Muhammad Fuad, saudara Frido Line, Rabuadin Pasarat, apa khabar? Cuaca panas, agak panas tapi saya sejuk. Saudara Saz di Instagram, CKT SS4S di Selangor hadir. Saudara Arif Fazli hadir, terima kasih. Saudara Hashimi join. Saudara Senja Malam, belum lagi waktu petang saudara. Saudara Sofia Osman, saudara Pak Teh. Sesuatu yang saya nak membicarakan soal politik, selalunya saya akan santuni jam 9.30 malam. Tapi petang-petang begini adalah segmen memori. Saya mengenang suasana politik semasa dulu, bukan sekarang, saudara. Dan ini juga boleh dijadikan panduan dan sebagai pengetahuan. Lebih-lebih pada teman-teman ataupun adik-adik yang baru mengenal ataupun berkira-kira untuk menyertai dunia politik. Itu saja matlamat saya, saudara. Sebab tentulah memori saya menyentuh tentang tokoh-tokoh politik yang terdahulu. Saudara HB Ali, saudara Kamuddin. Dan hari ini saya bercakap soal Anwar Ibrahim, the trendsetter. Mungkin orang tak tahu. Sebentar lagi saya akan santuni, saya akan ceritakan bagaimana saya katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekarang Perdana Menteri kita, saudara. Beliau adalah sebenarnya the trendsetter. Saudara Noah kena secangkir kopi. Terima kasih. Saudara Nian, cerita sikit kisah UMNO dulu. Memanglah ini berkisah tentang UMNO dan sebagainya. Saudara Adam Harris, nasi ayam kampung. Favorite saudara. Terima kasih Adam Harris. Dekat dengan rumah saya, saudara. Di Kota Damansara ni ada nasi ayam kampung. Sedap, saudara. Ayamnya manis-manis belaka. Petang-petang kita berbicara, tengah hari tadi lah saya makan. Waktu petang-petang begini, saya disediakan dengan buah nangka. Kembung perut lah pula nanti ya. Saudara Budin, dia kata kesian. Noah Ibrahim 2PM, kesian. Katanya. Tak tahulah saudara apa yang saya maksudkan kesian. Ya, saudara Fuan Helmi, saudara Abdul Ras, Alang, Yaya Amin, Mama Yuh, Norwich, juga Fuad Helmi, saudara. Saudara Kak Amal, live petang-petang pula. Bukan live petang-petang ini saya buat untuk memori ya Kak Amal.
Malam cerita politik. Siang petang-petang ini memori. Jadi saya ada dua seksi. Semalam saya tak dapat mengadakan siaran kerana saya bertemu dengan sahabat saya di Kementerian Dalam Negeri. Berborak. Dah jadi menteri ni kena jumpa lah juga. Say hello to them. Saudara Nan Chang, ya Datuk Seri Anwar Ibrahim masa dulu-dulu. Saudara. Saudara Afiq Mukri, saudara saudara Puan Rubiah binti Osman, saudara Sanusi Yusof, Raqayah Abdul Wahab, saudara Dragon Utara dengan Pak Cik Tua. Saudara Syahzrin Idris, Zamri Babah. Baik, saudara. Saya menceritakan hari ini tanggal 4 bulan. Tajuk kita petang ini, saya nak bercerita tentang Anwar Ibrahim the Trendsetter. Bagaimanapun, sebelum saya terlupa, kita nak mengucapkan selamat hari lahir, hari ulang tahun yang ke-70 kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya malam tadi, awal-awal lagi dah hantar kiriman. Mengucapkan selamat hari jadi kepada Presiden UMNO. Semoga beliau teguh, tabah untuk memimpin parti UMNO ini, saudara. Bukan cerita pasal politik malam nanti, saudara. Dan ini merupakan hari yang ke-70. Dah 70 tahun dah Presiden kita, saudara. Jadi, saudara, saya ingin mengimbau kembali bagaimana pertemuan saya dengan almarhum Datuk Harun Idris. Seringkali saya selalu membuka cerita waktu petang ini, saya mengimbau pertemuan saya, kenangan saya bersama dengan pejuang bangsa, iaitu almarhum Datuk Harun Idris. Beliau selalu mengingatkan saya, dia kata kalau nak jadi sebagai pemimpin, nak jadi orang masa depan, kita pertama-tama sekali dia sebagai seorang pemimpin, kita kena berani membuat dan membawa perubahan. Begitu juga dasar-dasar perjuangan mesti jelas dan tidak bersikap apologetik. Sebab itu, almarhum Datuk Harun Idris, dia tidak akan pernah meminta maaf kalau orang tuduh dia macam-macam. Sebab dia tidak akan bersikap apologetik. Apa yang diutarakan olehnya adalah soal perjuangan bangsa. Walaupun beliau terpaksa direhatkan di belakang tabir jeji besi, namun perjuangan tetap diteruskan dan beliau menjelaskan, kalau boleh, dia kata, kita sebagai insan di dunia ini, janganlah kita mengkhianati sahabat. Saya, kerana bila saya jumpa dengan almarhum Datuk Harun Idris di penjara, beliau sering mengingatkan begitu kerana beliau adalah antara korban, di mana beliau dikorbankan oleh sahabatnya sendiri, saudara. Jangan lupa. Kerana kalau mengikut susul jalur perjalanan kehidupannya, almarhum Datuk Harun Idris adalah orang yang bertanggungjawab membawa Datuk Dr. Mahathir menyertai kembali UMNO setelah beliau disingkirkan daripada UMNO oleh almarhum Yang Mulia Tengku Abdul Rahman. Ini peristiwa ini berlaku sekitar tahun 1975 katanya. Ya, dan waktu itu Tun Razak berbual-bual, berbincang-bincang dengan Datuk Harun, bawalah balik Mahathir ini masuk dalam UMNO walaupun ditentang oleh Tun Datuk Ismail. Jadi almarhum Datuk Harun Idris membawa Dr. Mahathir menyertai UMNO melalui cawangan di Rawang, saudara. Dr. Mahathir selepas disingkirkan daripada UMNO, lepas dia kalah 1969, kalah dengan Yusof Rawa di Alostar, beliau berada di Kuala Lumpur dan dibawa masuk melalui cawangan Rawang dalam negeri Selangor oleh almarhum Datuk Harun Idris. Itulah jasanya, tetapi orang tak mengenang jasa. Nak buat macam mana? Tun Razak pun mungkinlah kerana Tun Razak telah pun pergi lebih awal, tak sempatlah melihat legasi ataupun cara kepimpinan Mahathir. Sekarang amal dia, kenapa Mahathir disingkirkan? Dr. Mahathir disingkirkan kerana selepas dia tewas dalam pilihan raya 1969 di tangan Yusof Rawa, dia menulis surat terbuka yang diedarkan ke seluruh negara. Ini macam mana dilakukan, macam Isyamuddin lah sekarang ni, saya tak boleh terima kekalahan dan sebagainya, dan tulis surat pada Tengku Abdul Rahman, katanya surat untuk Tengku Abdul Rahman, tapi dibuat secara surat terbuka dan menyerang kepimpinan Tengku Abdul Rahman. Dan orang yang mencadangkan beliau disingkirkan adalah Tun Dr. Ismail. Saudara, ini penjelasan supaya orang tahu. Bukan Tengku, bukan Tun Razak, tapi Tun Dr. Ismail, dia kata ini cara yang melampau. Macam kita hari ini lah. Minta supaya Presiden UMNO mengambil tindakan memecat beberapa orang kita yang dilihat menentang kepimpinan. Jadi, selepas disingkirkan, tidak menjadi ahli UMNO, berapa lama selepas Tun Razak menjadi Perdana Menteri, Tun Razak merasakan eloklah bawa balik Dr. Mahathir masuk dalam UMNO. Dan orang bertanggungjawab adalah
Datuk Harun Idris melalui cawangan di cawangan Rawang, saudara, 1975. Itu peristiwa yang saya kira Dr. Mahathir tak sepatutnya melupakan. Tapi malangnya, saudara, bila Datuk Harun Idris nak bertanding jawatan naib presiden, kerana ketika itu beliau masih lagi berada di penjara Pudu. Orang yang menentang tindakan ataupun yang cuba menghalang Datuk Harun Idris bertanding jawatan naib presiden UMNO waktu itu, saudara, sekitar 1980-81 tu, saudara, adalah Datuk Dr. Mahathir sendiri. Tetapi orang yang memperjuangkan supaya diizinkan, dibenarkan, kerana Perdana Menteri waktu itu Hussein On, Bapak Isyamuddin ni, bawa ini orang yang mempertahankan supaya dibenarkan Datuk Harun Idris ini bertanding jawatan naib presiden adalah yang mula Tengku Razali Hamzah. Sebab itu dalam mesyuarat Majlis Tinggi diadakan mesyuarat khas berhubung dengan kedudukan Datuk Harun yang menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden. Dr. Mahathir bawa 5 orang peguam, saudara, untuk menghalang dan berdebat dengan yang bawa Meli Tengku Razali bersama dengan Allahyarham Cik Ghaffar, Allahyarham Snu Abdul Rahman. Begitu cara UMNO dulu, saudara. Ini memori silam. Dan akhirnya dipersetujui dan bolehlah Datuk Harun bertanding jawatan naib presiden. Kenapa dia dihalang untuk bertanding oleh Dr. Mahathir? Wallahu a'lam bissawab. Kita tak boleh nak cerita sebab itu tidak diceritakan oleh Datuk Harun kepada saya. Baik, saudara. Dan ini bukan cerita tentang Dr. Mahathir. Yang saya nak cerita hari ini tentang saudara Anwar Ibrahim. Kerana antara tindakan membawa masuk Anwar Ibrahim dalam UMNO ini tidak ada lain tidak bukan adalah Tengku Razali Hamzah juga. Ini adalah wasiat daripada almarhum Tun Razak 6 hari sebelum Allahyarham Tun Razak meninggal dunia. Sebab dia kata balik nanti ke Kuala Lumpur, masa itu di London, saudara. Balik Kuala Lumpur nanti, pertama-tama sekali, Lee, katanya, ini pesan Tun Razak pada Tengku Razali. Pertama-tama sekali, kita selesaikan masalah Harun ni. Sebab Tun Razak pun tahu bahawa Datuk Harun adalah menjadi mangsa kepada percaturan politik ataupun domino teori. Orang-orang komunis yang mengelilingi, orang-orang yang berfahaman komunis yang mengelilingi Tun Razak. Jadi, mereka mencari upaya akhirnya terpenjara Datuk Harun dengan pelbagai tuduhan yang tak masuk akal saya. Tapi macam mana pun itulah keadaannya. Dan bila Datuk Harun dan Tengku Razali balik ke Kuala Lumpur selepas kematian Tun Razak, maka beliau berusaha. Orang yang pertama ditemui oleh Tengku Razali adalah bonda Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu Allahyarhamah Mak Yan. Sebab hubungan Tengku Razali dengan Allahyarham bapa Datuk Seri Anwar Ibrahim amat rapat, kerana satu ketika dulu bapa yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bekas ataupun mantan setiausaha Parlimen kepada Kementerian Kesihatan. Jadi dia hubungan rapat begitu, dia minta pujuk dan sebagainya. Akhirnya bahawa dia semua bersetuju, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun bersetuju untuk menyertai UMNO. Bukan Dr. Mahathir yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk menyertai UMNO. Dalam keadaan a bit reluctant ataupun dalam keadaan tidak begitu tak seronok, tapi dia terpaksa terima jugalah. Kerana dia datang cadangan daripada Tengku Razali Hamzah sebagai naib presiden. Ya, saudara, kena ingat, saudara, benda-benda begini sejarah. Dan bermulalah era Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam UMNO pada tahun 1982. Itu keadaan saya. 80-81 lah. Malahan kalau nak ikutkan ini Datuk Harun, bila dia menang bertanding jawatan naib presiden, sepatutnya dia diampunkan. Beliau adalah orang yang terakhir diampunkan. Setelah diampunkan ada 3 Abdul, diampunkan semua orang yang disyaki dalam ISA oleh Dr. Mahathir. Tetapi tarikh Datuk Harun dikeluarkan daripada penjara Pudu adalah pada tanggal 1 Ogos 1981, malam Hari Raya. Saudara, pagi besok, kira beberapa jam saja nak sambut Hari Raya, waktu itulah baru Datuk Harun dikeluarkan daripada penjara. Itu sejarah silam. Berbalik pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau adalah satu orang yang meletakkan soal moral. Saudara, banyak orang tak tahu bahawa dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu tu, anak-anak di sekolah tidak diwajibkan untuk berpakaian. Ini untuk umat Islam. Buat ni anak-anak gadis Islam
Pergi ke sekolah dulu tak ada syarat untuk pakai tudung. Tapi akhirnya sehingga hari ini, waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pendidikan. Beliau mengutarakan supaya digalakkan agar pelajar-pelajar wanita memakai tudung dan berbaju kurung. Sehinggalah hari ini wanita kita lebih gemar, lebih senang untuk berpakaian ataupun menutup rambutnya dengan tudung ataupun selendang ataupun apa sajalah saudara. Malahan kalau kita lihat mereka terasa seolah bersalah kalau keluar rumah dengan tidak bertudung kepalanya. Itu telekung ke dan sebagainya lah saudara. Macam-macam tudung lah sekarang ni. Sekarang tudung ni lofa, ada macam-macam tudung. Tetapi setting budaya bertudung ini dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Ini saya kena ingat. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu zaman Allahyarham, K. Johari, tak ada. Rahman Talib ke, siapa saja tidak ada Menteri Pendidikan yang menekankan. Malahan saya pernah berbual dengan Tun Musa Hitam. Ketika itu Tun Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia jadi Menteri Dalam Negeri. Ada satu majlis di Bukit Aman. Sebab saya sebagai warga jurnalis waktu itu, saudara diundang untuk bersama-sama dengan pasukan polis meraihkan Hari Polis. Selalunya dulu tiap-tiap tahun kita wartawan jenayah diundang oleh Ketua Polis Negara, Tun Hanif Omar. Jadi hadir bersama adalah Menteri Dalam Negeri ketika itu, Tun Musa Hitam. Jadi bila jumpa dengan saya, dia kata, "Mal, kau tahu tak sekarang ni apa jadi?" "Apa dia, Tok?" Masa itu Datuk Musa, ya. "Apa, Tok?" "Apalah sekarang ni, pakai tudung-tudung lah apa semua ni." Itu Tun. Jadi Datuk Musa Hitam, dia tak begitu senang. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia peka dan meneruskan usahanya. Dia kata apa cara pun kena digalakkan. Bukan syarat wajib saudara, tapi digalakkan. Banyaklah orang menentang. Dan akhirnya hari ini saudara, kebanyakan anak gadis semua bertudung. Itu trendsetter yang pertama saudara. Ini soal ini begitu juga bila saya dengar selepas saja beliau jadi Perdana Menteri, dia kata pakai kod tak payah perlu tali leher. Saya kata dah, dia buat lagi dah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia suka trendsetter. Dia memulakan era bahawa kalau pergi ke parlimen, kalau pergi secara rasmi, pakai kod tetapi tidak perlu memakai tali leher. Itu antara setting dia. Saudara, jangan hairanlah kalau itu berlaku. Sebab, sewaktu beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, maka beliau merubah uniform ataupun pakaian resmi Pergerakan Pemuda UMNO daripada baju putih, selalu pakai boot jacket ataupun baju biasa dengan baju putih, seluar putih. Macam mana pemuda MCA, gitu saja. Dan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pergerakan Pemuda, dia merubah baju putih, lengan pendek, lepas tu ada lipat sikit. Teman-teman yang bersama dengan saya waktu zaman pemuda dulu mesti ingat bagaimana baju pemuda waktu itu ada lepir di atas ni, kemudian setakat pinggang. Ada berlipat pula tu. Dia keluar, bukan baju ke dalam, saudara. Keluar dan seluar hitam. Maka orang kata, pemuda sudah berubah jadi pemuda tek cicak. Kerana baju putih, seluar hitam, hitam putih. Itu merupakan trendsetter. Beliau mewujudkan satu perubahan melalui pemakaian. Waktu jadi Menteri Pendidikan, semua orang pakai, wanita, anak-anak gadis ke sekolah pakai tudung. Hari ini sudah pun menjadi budaya yang tidak perlu dipaksa. Pemuda UMNO akhirnya merubah baju putih, seluar hitam. Tapi untuk upacara resmi, beliau menekankan mesti pakai baju Melayu. Itu mesti. Artinya saudara, dalam berfashion, menggaya pakaian dan sebagainya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menekankan kita boleh jadi trendsetter, tetapi kita adalah anak Melayu yang mesti pakai songkok, mesti pakai baju Melayu bersamping. Kalau saya lihat sekarang ni pun dia pakai baju Melayu pun kita tengok gelak juga saudara. Orang pakai baju Melayu, sampingnya baju tu dalam samping. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia pakai baju Melayu, dia ikut style Johor. Sedangkan dia orang Penang saudara.
Tak ada pun orang Penang dulu pakai baju Melayu ni gunakan sampingnya di dalam baju. Baju luar keluar. Selalunya pakaian ini, baju Melayu ni Johor. Tapi dia, kalau saya lihatlah, kalau dia pakai baju Melayu, mesti sampingnya bukan menutup baju Melayu, tapi di dalam baju Melayu itu. Ini sebab itu saya katakan beliau adalah orang yang suka mewujudkan the trendsetter. Pemuda begitu, anak-anak gadis sekolah pakai tudung, pergerakan pemuda UMNO. Sampai hari ini, belum ada perubahannya. Saudara, ini tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya ingat. Selepas dia menang jadi ketua pemuda, mengalahkan Haji Syuami, peristiwa di Dawang Bahasa, dan beliau suka mewujudkan the trendsetter. Di samping itu, ini paling penting saudara, dia meletakkan soal moral. Walaupun kita menggayakan pakaian, menggayakan macam-macam lah saudara, ada perjuangan, tapi moral itu mesti dipertahankan. Saya ada pengalaman saya dengan beliau. Mana ada satu hari itu orang kampung saya tu, dia belajar di sebuah pusat pengajian tinggi. Pelajar-pelajar universiti dulu selalunya bila cuti, mereka adakan rombongan. Mengadakan rombongan pergi bercuti ataupun campfire. Dulu budaya campfire ni ada di sekolah saudara. Jadi dalam campfire biasalah pelajar-pelajar universiti, lelaki perempuan bercampur gaul, sambil duduk relax-relax. Ada pula tu orang bahasa dulu panggil merendak saudara. Duduk berduaan pula. Maka tiba-tiba sepasang kekasih ini telah dicekup oleh pegawai pencegah maksiat. Peristiwa ini berlaku di Pulau Pangku. Jadi orang kampung saya ni jumpa dengan saya. Dia kata, you baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia Menteri Pendidikan, tolonglah. Dia kata, kenapa? Saya kata, dia kata anak gadis dia telah pun disingkirkan daripada pusat pengajian tersebut. Saya kata, apa masalahnya? Dia kata, tak ada buat apa pun. Dia orang pergi campfire dekat Pangku. Ramai. Tapi duduklah bersunyi-sunyi sikit tu, bawah pokok ke apa semua tu, maka dicekup. Jadi, Senat membuat keputusan mengusir pelajar ini keluar daripada pusat pengajian tersebut. Jadi saya pun pada hari itu pergi Parlimen. Kebetulan Parlimen bersidang. Saya pun tengok, dia bilang, tak ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya jumpa Pak Syekh, boleh jumpa sikit? Boleh, kata. Kita pun duduk dekat sofa tu. Saya kata, beginilah Pak Syekh. Saya ada masalah ni. Dia kata, masalah apa? Masalah orang kampung saya. Apa pasal? Dia ada anak perempuan dia, belajar kat pusat pengajian tinggi. Kemudian, dia dicekup oleh pegawai pencegah maksiat. Oh, yang itu ke? Berartinya dia dapat tahu ceritanya saudara. Dia lebih awal mengetahui. Laporan sampai sebagai menteri. Begitu kepekaannya. So, dia kata, nak buat macam mana, Kamal? Dia kata, kalau boleh nak install balik lah. Dia kata, tak boleh. You kena ingat, Kamal. Kita bercakap soal moral. Kita menentang orang yang tak ada moral. Tiba-tiba kalau berlaku pada keluarga kita, berlaku pada orang kampung kita nak mengabaikan soal kita bercakap soal moral ni. Tak maaf lah dia kata. Belajar tempat lain I boleh tolong. Tapi untuk memasukkan balik, I will never do that. Itulah letaknya saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi mempertahankan moral. Walaupun sahabat baik. Dulu kalau baik dengan menteri, selalunya menteri akan gunakan dekri dia lah. Tapi dia tak mahu. Dia tidak akan bekerjasama. Dia tidak akan untuk bertoleransi dengan sesuatu yang bersifat menentang moral. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin orang tak tahu. Jadi teman-teman, sekarang ni beliau dah jadi Perdana Menteri. Kalau ada sesuatu nak bincang dengan dia, kalau menjangkupi soal moral, eloklah tak usah dibincangkan, saudara. Saudara non pencin, terima kasih. Kerana kalau saudara bercakap dengan dia, pasti tak ada keputusan. Nak minta bantuan pun dia tak akan bantu, saudara. Dan pada tahun 1997, ini saudara, ini memori saudara ya. Ini ruangan memori. Saya kadang-kadang terimbau, terkenang-kenang. Sewaktu beliau jadi Timbalan Perdana Menteri, ada kesempatan. Dia mengadakan rombongan melawat Davao, iaitu di Moru, bertemu dengan Nur Mizwari. Banyak orang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan pejuang Islam, sedangkan dia rapat dengan Nur Mizwari, pejuang Islam di selatan Filipina. Jadi dia baik dengan Nur Mizwari. Saya ingat lagi, kita pergi berada di bandar tu, memanglah bandar tu taklah begitu maju. Maklumlah sajalah tempat saudara Nur Mizwari mengadakan perjuangan menuntut kemerdekaan daripada Filipina. Sampai hari ini tak selesai juga.
Sebab tu lepas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan rundingan begitu, kemudian diteruskan oleh Datuk Seri Najib. Maka berakhirnya juga dengan perjanjian damai antara pasukan pembebasan Moro, saudara, MNLF. Saya ingat lagi, saudara. Dan waktu kita sampai di situ adalah majlis, pergi tengok bandarnya. Kemudian kami pergi ke rumah kediaman saudara Nur Muzwari. Ingatkan ada lautan? Tidak, saya. Rumah dia atas bukit. Saya ingat lagi atas bukit di Davao. Nak naik ke tempat dia tu, ke bukit dia tu, rupanya dikawal ketat, saudara. Pengawal-pengawalnya sepanjang jalan lebih kurang dalam 4-5 meter ada pengawal. Semua memakai senjata rifle kayu. Bukannya rifle automatik. Tak ada, saudara. Senjata lama. Kena pakaian, tak ada pakaian seragam. Tentera pembebasan MLF ni, pimpinan Nur Muzwari tak ada pakaian seragam. Kasut pun kita tengok, Allah kesiannya. Sebenarnya sembang Datuk Anwar Ibrahim, dia kata. Tengok tu, dia kata, susah. Kalau negara kita ni dijajah oleh orang, nak menuntut kemerdekaan, tengoklah tu. Bos dia ni atas tu, atas bukit. Nak jumpa dia ni atas bukit. Mana rumah dia atas bukit. Tapi pejuang-pejuang yang mengawal keselamatan Nur Muzwari naik ke atas begitu. Dan seorang orang kata, di sinilah letaknya. Kita perlu insaf, dia kata. Saudara Fidos, Zahra Yub, kau pun kerja dengan Cina jadi kuli, siapa pula lah, saudara. Jangan bergaduh begitu, saudara. Tak baik. Jangan bergaduh petang-petang ni, saudara. Ini bukan halaman politik. Saudara, ini cerita memori saya. Jadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia berjuang bersama. Tapi dia melahirkan simpatinya kepada perjuangan Nur Muzwari. Jadi kita nak pergi kata, dia kata, hang sedap lah Kamal. Hang tengok tu. Susah dia orang. Tadi kita kat Pekan Davao tadi macam mana keadaannya? Pekan tu berselerak. Tengoklah orang jual mi, jual bihun, satu bungkus. Masa tu, saudara, masih lagi dalam 50 sen. Ikan-ikan dan sebagainya. Saudara, Azhar Ayub, apa hal pula ni, saudara? Kenapa saudara bercakap benda begitu? Orang Penang memang tak ada adab abaikannya. Jadi, saudara, saya haraplah anda nak benci-bencilah. Saya cerita yang benar. Saya sekadar ingin menceritakan memori silam saya. Sekarang ni je Perdana Menteri tak pernah jumpa pun. Buat apa nak jumpa? Walaupun kita sahabat baik, tapi bagi saya tak ada keperluan. Biarlah dia mentadbir negara dengan sebaik mungkin. Dengan harapan apa yang dinyatakan oleh beliau satu ketika dahulu, perjuangannya itu kekal. Itu saja harapan kita, saudara. Demi perjuangan bangsa, agama dan tanah air kita Abata. Sebab dalam perjalanan nak naik ke bukit, berjumpa dengan Muzwari, pertemuan dengan Muzwari. Tak silap saya, isteri Aisyah nama ke. Jadi kita tengoklah kawalan sepanjang jalan. Dengan debunya, jalan bukannya jalan tar, jalan debu, saudara. Tengok kiri kanan, pengawal pegang dengan senapang macam senapang kayu, saudara. Topi sengit sana, koyak sini. Baju pun tidak ada uniform. Tengok Kamal, susah bila kita dah diperintah, dijajah orang, nak capai kemerdekaan, tengok perjuangan macam mana. Janganlah negara kita ini dijajah balik. Itu pesan dia. Kalau boleh kita usahlah orang kita, jangan. Kita rasa bangga lah, dia kata, kat Malaysia tak ada macam ni. Nak jumpa dengan PM, Perdana Menteri, Menteri-Menteri semua jumpa kat hotel. Hang pun nak jumpa hang pun sembang kat hotel. Hotel Shangri-La, Hotel Concord, Hotel Sari Pacific, katanya. Jadi kita pun menghadap pertemuan. Ini satu lagi, saudara, cara beliau menguruskan sesuatu benda yang dia bincang dengan Nur Muzwari. Antara permohonan Nur Muzwari yang saya ingat adalah dia kata kalau boleh mintalah derma daripada kerajaan Malaysia untuk menyediakan perumahan bagi rakyat Moro yang di mana ada juga suaminya yang ditangkap, ada yang meninggal dunia apa semua tu. Jadi Nur Muzwari kata dia berusahalah kalau boleh minta dana daripada kerajaan Malaysia membantu keluarga-keluarga pejuang-pejuang Islam di Moro. Jadi Saudara Nur Muzwari nak minta untuk apa? Dia kata kita nak mintalah supaya ada kawasan perumahan. Saudara Nur Muzwari kata tanah ada tak? Dia kata tanah ada. Persiapan di tanah. Dia tunjuklah pelan apa semua, tunjuk gambarnya. Okey, dia kata kita bersetujulah. Tetapi cara Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, dia tak bagi duit, saudara. Kebetulan saya bersama-sama dengan sebuah syarikat. Tak payah sebutlah nama syarikat tu, saudara. Teman saya, kita ada buatkan banyak juga projek-projek. Itu sekitar tahun 97.
Masa itu saham tengah naik, saudara. Tuan Sri Anwar Ibrahim kata, okey, dia kata, Mal, you check dengan partner you, bos you, kata, kita buatlah. Dia anugerahkan projek, kita membina. Wang itu dibayar di Kuala Lumpur. Artinya syarikat saya ni kena pergi ke Filipina, ke Moro itu, kena cari batu, besi, cari pekerja apa semua tu, banner di sana. Siap itu kita serahkan pada pimpinan Nur Mizwari untuk diagih-agihkan kepada rakyatnya sebanyak dah tak silap saya 10,000 unit rumah. Itulah cara Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelesaikan sesuatu permohonan. Dia bukan boleh bagi cash begitu saya. Saya tanya dengan dia, kenapa tak bagi cash? Terus pada pasal. Dia kata, kalau kita bagi tunai, nanti berapa juta pula. Dia dapat duit dia salah lain pula. Jadi apa matlamat tak kesampaian. Itu cara Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelesaikan sesuatu persoalan. Dia bukan bagi duit, selesai. Tak. Pastikan benda ni siap, permintaannya ditunaikan. Ya, saya ingatlah saya bagaimana hala cara kepimpinan. Dan hari ini beliau mentadbir negara, saya yakin juga mungkin inilah juga yang akan dilakukan oleh beliau. Sebab itu dia awal-awal lagi mengatakan bahawa kerajaan pimpinannya akan menganugerahkan kontrak secara terus. Secara tender, tidak lagi secara terus dan tak ada runding terus. Kerana dia nak pastikan, nak buat rumah, kena siap rumah. Nak buat projek ini sekolah, kena buat sekolah. Jangan dapat duit daripada dia dan sebagainya. Secara E and Izzat, habis tu kau percaya apa Muhyiddin cakap PAS parti ajar sesat. Itu saya tak tahu saudara. Ini soal politik ni malam-malam nanti kita bercakap. Yang kita cakap ni terkenang-kenang zaman dulu. Jadi sejarahnya saudara, untuk kalau anda nak menyertai politik dan mungkin anda kalangan ahli pergerakan pemuda UMNO, ingat bahawa the trendsetter baju uniform pemuda dirubah daripada baju putih seluar putih bersongkok kepada baju putih seluar hitam. Orang yang merubah itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anak-anak kecil, wanita dan anak-anak kecil perempuan yang pergi ke sekolah dididik untuk sentiasa memakai tudung. Juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saudara, beliau memanglah sebagai trendsetter dan hari ini ahli-ahli kabinet tak perlu lagi memakai tali leher. Boleh pakai kod, masuk parlimen pun tak apa, tapi tidak perlu memakai tali leher. Jangan kita tuduh macam-macam. Itu cara dia, dan beliau adalah sebagai the trendsetter. Saudara, ikan pun kira mati masa apa ni, saudara Allah Manap. Saudara penjual ikan beta perhiasan, kena jilat balik. Siapa jilat balik saudara? Saya tidak pernah menjilat balik. Saya dari dulu lagi, saya bersimpati dengan beliau. Tapi kerana saya sebagai ahli UMNO, beliau berada di luar UMNO. Tapi kalau saya boleh buka balik sejarah saya, dah 3 tahun saya buat pencerahan, saya tak pernah attack. Saya tak pernah mencaca. Cuma saya mengatakan bahawa kalau UMNO nak benang, ingat saudara, saya dah bagi pandangan dulu lagi. 3-4 bulan dulu dah saya katakan. Malahan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari penjara pun saya katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini umpamakan harimau yang terluka. Bersedialah pimpinan. Akan dipaham olehnya sebab dia begitu. Datuk, saya kadang sekarang ni, terima kasih saudara Rozi Muhammad Yusof. Itu kenangan silam saya, memori saya melihat bahawa perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tidak nampak ada perubahan. Berapa banyak pahala yang dah dikumpul oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nuriman Karab, wallahu a'lam bisawab. Kalau kita kata berapa banyak pahala, kena tanya malaikat. Saya tidak mendapat berpeluang berbicara dengan malaikat, nak tanya berapa banyak pahalanya. Saya ingin menekankan bahawa apa-apa pun paling penting pemikiran pemimpin terdahulu. Sebab ini memori silam. Selalunya mereka tidak silap dalam buat perhitungan. Contoh, apabila Tun Razak melihat kepimpinan masa depan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu gemilang dalam dunia kepimpinan di negara kita. Begitu juga dengan Datuk Harun. Almarhum Datuk Harun Idris, beliau melihat bahawa sewajarnya pemuda UMNO dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai training ground untuk meneruskan perjuangan yang sealiran dengan perjuangannya. Almarhum Datuk Harun lain tak ada. Perjuangannya adalah untuk memantapkan warga bangsa kita supaya dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Dan paling penting sekali, kek ekonomi negara ini dikongsi bersama. Ini alapannya, dan saya seringkali, waktu beliau di Kementerian Kewangan juga, beliau di Kementerian Pendidikan, beliau di Kementerian Pertanian. Saya seringkali bila dia berada di Kementerian Pertanian, adalah dapat jumpa
waktu itu si supportingnya adalah saudara Datuk si Dr. Ibrahim Saad, mantan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, mantan Duta Besar Malaysia ke Filipina. Itu si supporting pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau menjadi Menteri Pertanian. Dapatlah berbual seketika. Cuma dia kata, hang mai ni, ini pejabat Menteri Pertanian, carilah buah-buah makan sekali. Retinya, budayanya begitu sampai sekarang. Kalau teman-teman ada kesempatan, dapat peluang berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, jangan lupa bawalah oleh-oleh untuk minum-minum. Sebab dia suka berbual sambil minum. Tapi mungkin sekarang ni beliau tak ada masa. Nak mentadbir negara bukan senang, saudara. Jadi, besok saya tak dapat membuat persiaran sebab besok hari Jumaat. InsyaAllah saya akan berjemaah bersama-sama dengan Yang Mulia Tengku Razila Hamzah. Mungkin hari Sabtu saya akan mengadakan siaran semula lagi jam 3 petang. Memori Silam. Apa cerita lagi yang akan datang? Banyak saudara. Cerita saya dengan Tan Sri Mat Taib Muhammad. Cerita saya dengan Datuk Arus. Cerita saya dengan Allahyarham Datuk Abu Hassan Omar. Cerita saya dengan Allahyarham Tan Sri On Ismail. Saya dengan Ramlingah Talib. Saudara, jangan lupa. Sama dengan yang paling penting, banyak cerita saya dengan Tan Sri Ghani Osman, mantan Menteri Besar Johor. Banyak saya cerita. Waktu beliau jadi daripada Menteri Belia, Timbalan Menteri Belia, Timbalan Menteri Telekom, Timbalan Menteri Kewangan, kemudian naik jadi Menteri Besar Johor, bagaimana dia berbalah dengan Tan Sri Muhyiddin. Ini semua adalah memori silam yang akan saya ceritakan sehari dalam segmen memori. Tak lama pun saudara, sambil minum-minum kopi ataupun sambil minum-minum petang, jam 3 petang hingga 3.30. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.